Memulakan ceramah kita pada malam ini, ada maulid kiranya kita nak bagi semangat, nak bagi ada feel sambutan maulid Nabi, insya-Allah sekadar ringkas saja sedikit bacaan qasidah juga pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti tuan-tuan awak saya diri, tuan-tuan diri kita tutup dengan amalan bagi mahadul qiyam, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل القلوب إلى الحبيب تميل. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شهيد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل دليل دليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. أمن تذكر جيرانك به سلامي ماذا اجتدى معا جرى من مقلتي بداري. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومضت
دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فما لي عينيك إن قلت اكفو ما أبدا وما لي قلبك إن قلت استفيض يا إيمي لولا الهوى لم تورد دمعا على طهري ولا لي مداري ذكر الباري والعالمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفلنا والله أنجز وعده والبشر أضحاه لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفلنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفلنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحاه لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفلنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفلنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
رسول نوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. InsyaAllah kita teruskan dengan kecamatan segala Indonesia pada pertemuan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengacara majlis, Tuan Imam Jawatan Kuasa Masjid yang dikasihi lagi dihormati Tuan Guru Haji Johari, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita dalam satu majlis. Majlis untuk kita memperingati insan yang paling mulia, insan agung, iaitu baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mendengar qasidah yang telah pun dilaklunkan, sangat merdu, sangat menarik perhatian. Cuma di dalam qasidah tadi ada satu bait ataupun satu rangkap yang ingin saya nak sentuh dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam yang bahagia ini. Ammad dalilu idza dzakarta Muhammadan fatara dumu'al arifin tasilu. Bagaimana dalam bait ini disebutkan bahwasanya antara dalil atau petanda kepada kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah apabila disebut Muhammadan. Bila disebutkan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada masa tersebut
dumu al-arifina tasilu. Kita akan dapat melihat bahwasanya air mata orang yang arifin akan mengalir. Kenapa air mata mengalir, tuan-tuan? Kerana kerinduan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis kerana rindukan Nabi merupakan satu perkara yang cukup luar biasa, yang mempunyai nilai yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab mengenangkan kepada besarnya jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa baginda berkorban demi untuk kita. Dan nak menggambarkan besarnya jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita memohon, kita meminta kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, cucurilah rahmatmu ke atas penghulu kami Nabi Muhammad. Sepatutnya apabila Nabi berjasa kepada kita, sepatutnya kita yang balas jasa Nabi. Macam sekarang kalau orang berjasa dengan kita bagilah beras ke, cucuk ke, ketupat ke, apa ke, tanda kita nak balas jasa dia. Tetapi di saat Nabi kita berjasa kepada kita, kita tak mampu nak balas jasa Nabi. Tidak ada satu benda pun, tidak ada satu perkataan pun, tidak ada sesuatu apapun yang boleh kita lakukan untuk membalas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu kita berkata, ya Allah, kau cucurilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita minta biar Allah yang balas. Kita minta biar Allah yang membalas segala kebaikan yang dicurahkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian nak bagi tahu kepada kita bahawa betapa besarnya jasa dan pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang masyhur, tuan-tuan, yang banyak dibaca, disebut bila kita membicarakan tentang hubbur Rasul, kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak kaitkan dengan cerita ataupun apa yang kita bicarakan pada malam ini ialah apa yang pernah berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam sejarah mencatatkan pada suatu hari Nabi kita ini keluar rumah awal. Nabi keluar awal, kelam lagi dia dah keluar dah. Kemudian Nabi balik pada waktu malam. Sehari suntuk Nabi tak duduk di rumah. Bila Nabi sampai ke rumah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi melihat pembantu baginda, iaitu Thauban radhiyallahu taala anhu, duk teriak. Thauban duk teriak. Lalu Nabi pun bertanya, "Ma abkika ya Thauban?" Sebab apa kamu menangis wahai Thauban? Lalu kata Thauban, "Ya Rasulullah, aku ni berasa rindu sungguh kepada kamu." Tuan-tuan cuba bayangkan, baru sehari tak jumpa dengan Nabi, teriak Thauban ni. Pasal apa? Sebab terlalu rindu dekat Nabi, sebab terlalu nak tengok Nabi, sebab terlalu nak menatap wajah Nabi SAW. Dan memang itulah yang berlaku kepada para sahabat. Kalau kita baca sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar dia selalu datang ke masjid. Pasal apa mai ke masjid ni? Sebab nak tengok Nabi SAW. Kemudian lagi bila malam lepas Isyak, dia duduk dengan Nabi lagi. Sampai Nabi balik, Abu Bakar akan teman Nabi. Abu Bakar akan buka pintu rumah Nabi, bagi Nabi masuk. Pasal apa jadi lagu ni? Sebab Abu Bakar nak tengok sangat wajah Nabi, nak sangat senantiasa boleh duduk bersebelahan dengan Nabi SAW. Kemudian bila duduk dalam rumah tu, dia buat alit. Dia tanya hak nu, dia tanya hak ni. Maksud bincang bagi panjang.
Pasal apa? Sebab bagi dia berasa berpisah dengan Nabi itu merupakan satu kerugian. Kalau boleh tak mau pisah dengan Nabi SAW. Sebab itu dalam hadis yang lain, pernah Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, apa yang ada dalam kepala kamu sekarang? Lalu kata Abu Bakar, aku nak tengok wajah kamu ya Rasulullah. Aku nak korbankan harta aku untuk kamu ya Rasulullah. Maksudnya segala-galanya dilakukan untuk Nabi SAW. Jadi menggambarkan kepada kita bahawa betapa para sahabat ini mempunyai satu keinginan yang begitu tinggi untuk bersama dengan Nabi SAW. Kemudian kata Sauban lagi, dan aku bimbang di hari akhirat nanti aku tidak dapat tinggal dalam syurga bersama kamu. Wa anta fil 'iliyyin. Kamu akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga yang paling tinggi. Manakala aku ni kalau masuk bersama Allah dah, boleh masuk syurga bersama Allah dah, tapi aku takut sangat tak boleh duduk dengan kamu ya Rasulullah. Ini tuan-tuan, nak menggambarkan kepada kita bahawa betapa kasih dan sayangnya para sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan betapa bimbangnya mereka andai kata di hari akhirat nanti tidak boleh bersama dengan Nabi SAW. Maka inilah perkara yang mesti ada dalam jiwa kita, yang mesti ada dalam diri kita, iaitu kita nak tuan-tuan bahawa kita bersama dengan Nabi. Kita punya fokus kita punya matlamat kita punya halat tuju kita, iaitu kita nak duduk dengan Nabi dalam syurga di hari akhirat nanti. Sebab itu kita sambut Maulidur Rasul. Pasal apa kita sambut Maulidur Rasul ni? Kita nak tanam dalam diri masyarakat supaya mencintai Nabi kita Muhammad SAW dengan arti kata yang sebenar. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita nak duduk dengan Nabi di akhirat. Cukuplah di dunia ini kita tidak dipilih oleh Allah menjadi sahabat Nabi SAW. Cukuplah di dunia ini kita tidak dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi di akhirat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengharapkan bahwasanya kita dapat bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Menggarisi hal ini, Nabi kita bersabda, ya Thauban, al-mar'u ma'aman ahab. Wahai Thauban, seseorang itu di hari akhirat nanti akan tinggal bersama dengan orang yang dia sayang. Maknanya bila kamu mencintai aku, kamu akan bersama dengan aku dalam syurga nanti. Berkata para ulama, hadis ini merupakan hadis yang sangat-sangat diharapkan, menjadi hadis yang sangat-sangat dicita-citakan oleh seluruh umat Islam. Apa dia? Mengharapkan yang kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW itu Allah masukkan kita ke dalam syurga dan ditempatkan kita bersama dengan junjungan besar kita Nabi kita Muhammad SAW. Tadi saya baca satu cerita tuan-tuan sebelum pergi Jumaat tadi, dalam kitab 40 hadis Imam Al-Baihaqi. Diceritakan di sana tentang seorang sahabat Nabi bernama Wasilah bin Asqa. Wasilah bin Asqa ni dia berkawan dengan seorang lelaki bernama Rafi'. Satu masa Rafi' ni sakit teruk. Tabi'in. Dia sakit. Sakit sampai mata pun tak boleh tengok, tak nampak. Tak tahulah kencing manis ke apa, wallahu alam lah. Tapi yang pasti kan dah tua ni mata pun tak nampak. Kemudian dia pun pergi habaq kat Wasilah. Wasilah, sahabat kamu Rafi' tu sakit, berat dah, maka jom kita pergi. Dia pun pergi dah tengok. Bila tengok dia kata, wahai Rafi', ni Wasilah sahabat kamu mai dah, kawan baik kamu mai dah. Maka Wasilah yang tengah teruk tu, masa tu mereka bagi duk menghadap kiblat dah. Bagi menghadap kiblat dah, duk tunggu malaikat ambil nyawa lah bahasa mudahnya. Dia pun angkat tangan. Wasilah faham. Wasilah pegang tangan dia. Bila pegang tangan dia pegang tangan Wasilah tuan-tuan.
Dia sapu di muka. Sapu di muka, dia sapu di dada, semua. Sapu, dia tarik sapu balik. Pasal apa? Sebab dia tahu Wasilah ini seorang sahabat Nabi yang pernah bersalaman dengan Nabi SAW. Dengan sebab tangan itu pernah menyentuh tangan Nabi SAW, maka dia mengharapkan keberkatan dengan disapu tangan tersebut di wajah dia, di dada dia, di badan dia. Cuba kita bayangkan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nikmat bersama Nabi kita tidak lalui, nikmat menatap Nabi kita tidak pernah rasai, nikmat bersalaman dengan Nabi kita tidak pernah rasai. Apakah kita tidak mempunyai satu cita-cita yang tinggi untuk bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti? Maka ini, tuan-tuan, yang perlu ada dalam pemikiran kita. Sebab itulah hadis yang lain, bagaimana Nabi kita bersabda, kata Nabi, alimu auladakum hubba nabiyakum atau kama qala, ajarilah anak kamu untuk menyayangi Nabi kamu. Wajib ke atas kita sebagai ayah, wajib ke atas kita sebagai seorang ibu untuk ajak anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertamanya ialah kenal siapa Nabi kita. Kenapa? Sebab bila anak kita kenal Nabi, dia akan cinta Nabi, dia akan sayang Nabi. Bila dia sayang kepada Nabi, maka dia pun dapat satu tiket syurga, iaitu Nabi kita bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dia sayang. Sebab itu saya pernah dengar satu kuliah daripada Habib Ali Al-Jufri, seorang ulama di Mekah sana, ulama Yaman, duduk di Mekah. Dia kata pendidikan kita pada hari ini kurang tepat. Tak mana yang kurang tepatnya. Cuba kita lihat, kalau kita Malaysia lah, Arab kita tak tahulah, kita Malaysia ni. Bila kita nak bagi anak kita pandai baca, tuan-tuan, kita bagi dia baca. Tapi benda yang kita bagi dia baca benda bohong. Apa dia? Cerita boya dengan sang kancil, harimau bercakap dengan sang kancil, bubuh cerita hantu. Tu semua cerita bohong belakang. Kenapa dia kata kita tidak perkenalkan pertama sekalinya kepada anak kita itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perkenalkan akhlak Nabi, perkenalkan Nabi itu macam mana, sifat Nabi itu lagu mana. Macam hari ni kalau kita tanya kepada umat Islam, kamu tahu tak wajah Nabi itu lagu mana? Tahu tak tangan Nabi itu lagu mana? Nabi berjalan itu lagu mana? Tak tahu. Pasal apa tak tahu? Sebab memang kita tidak ajar anak kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan arti kata yang sebenar. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak capai apa yang sahabat-sahabat Nabi capai tadi. Sebab mereka ni betul-betul kenal Nabi, menyebabkan mereka betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengharapkan dengan majlis yang seumpama ini, dengan majlis yang macam ni, Maulidur Rasul, dengan majlis qasidah, dengan majlis selawat dan sebagainya, akan memahatkan ke dalam hati kita perasaan cinta, kasih, rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kerinduan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada Nabi, makin kita berusaha untuk mempelajari sunnah Nabi, untuk kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Kita cuba nak melaksanakan sunnah Nabi dalam hidup kita. Sebab itu kalau kita perhatikan sahabat Nabi, tuan-tuan, kita baca sejarah, ada seorang sahabat Nabi, dia teriak. Orang tanya teriak pasal apa? Dia kata, aku teriak pasal janggut aku putih. Kebetulan dia ni jenis janggut tak banyak, ada soraknya. Dengan keadaan putih janggut tu, teriak. Pasal apa teriak ni? Sebab dia kata benda yang dudukkan Nabi hilang daripada aku. Masa sedih kalau hak dudukkan Nabi tak ada dekat diri sendiri. Maksudnya yang dikatakan para sahabat ini, mereka akan berusaha sedaya mungkin untuk nak bagi hak apa yang ada kat Nabi, bagi ada kat diri mereka. Apa saja yang ada kat Nabi, mereka nak bagi ada dekat diri mereka. Sayyidina Anas bin Malik sebagai contoh, dia kata satu ketika aku makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila makan dengan Nabi, ini ada sebuah kitab Syama'il. Nabi ini makan dengan sahabat, Nabi ambil dubak labu, Nabi ambil hadapan sahabat, Nabi ambil. Saya nak tengok, rupa-rupanya Nabi suka labu. Bermula daripada hari itu dia kata, aku ni asal tak suka labu, tapi bila Nabi suka labu, aku suka labu ayam. Cuba kita tengok sahabat Nabi, bagaimana mereka berusaha supaya hak Nabi tu ada kat mereka. Mereka korbankan perasaan mereka, korbankan diri mereka demi untuk nak bagi semacam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang kedua, Abu Musa al-Ash'ari. Dia juga disebut kitab Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Satu ketika Abu Musa al-Ash'ari ini, tuan-tuan, makan satu hidan dengan tabi'in. Duduk dengan tabi'in, kemudian angkat mai makanan. Makanan yang diangkat tu apa dia? Mai ayam kampung. Maka tabi'in ini bangkit, dia undung, dia tak mau makan. Lalu kata Abu Musa, pasal apa kamu tak makan? Ra'aituhu ya'kulun natan. Aku melihat ayam kampung ni makan benda kotor. Biasalah ayam kampung, tuan-tuan. Tambah zaman dulu, jamban bukan macam zaman lah. Kita lepas sekali dia main ke bawah. Dulu dia kata, aku melihat ayam ini makan benda kotor. Lalu kata Abu Musa al-Ash'ari, makan. Aku tengok Nabi makan. Maksudnya apa? Hang jangan duk pancing. Buang pancing hang tu. Yang penting sekarang ialah Nabi buat dekat Nabi tak buat. Bila Nabi buat. Ini yang dikatakan kecintaan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang kita nak cuba lahirkan daripada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak lahirkan rasa rindu cinta kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila kita mati nanti kita bawa rindu kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bila kita sebut Maulidur Rasul, ianya merupakan merujuk kepada kelahiran seorang insan yang dengannya terpadam api yang disembah oleh kafir, api yang disembah oleh Majusi. Yang mana bila Nabi kita dilahirkan, malaikat Jibril AS membawa Nabi kita ni pusing satu dunia, sebagai satu lambang bahawasanya Islam akan sampai ke serata dunia. Sebab itu kita hari ini kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bukan orang Arab, walaupun bila kita baca Al-Quran kita tak faham, tetapi Allah telah pun memilih kita untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Allah pilih kita untuk menjadi orang yang beriman kepadanya dan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita dilahirkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, dan tidak melalui kemaluan seperti mana manusia biasa. Manusia biasa dilahirkan melalui kemaluan, tapi Nabi kita bukan melalui kemaluan. Bahkan Nabi kita itu disambut oleh dua orang ahli syurga, yaitu Asia dan juga Maryam alaihissalam. Yang mana kita tahu Maryam ini adalah merupakan ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Asia merupakan isteri kepada Firaun. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini Allah Taala nak tunjukkan kepada kita bagaimana hebatnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nak bagi tahu kepada kita bahwasanya walaupun Maryam itu seorang perempuan yang tidak berkahwin dan melahirkan anak dengan ruh daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah muliakan dia dengan menjadi isteri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Pengorbanan beliau, jasa yang beliau lakukan untuk agama Allah
menjadikan dia mendapat penghormatan yang begitu tinggi. Manakala Asiah pula adalah merupakan isteri kepada Firaun. Tuan-tuan cuba bayangkan, Asiah ni duduk satu istana dengan Firaun, isteri kepada Firaun. Tetapi walaupun mendapat segala jenis bentuk kemudahan, kesenangan dunia, beliau tidak beriman dengan Firaun. Sejarah mencatatkan Asiah ini, ketika beliau nak dibunuh oleh Firaun, maka dia kata kepada Firaun, dan Firaun suruh dia tinggal agama Nabi Musa, kembali menyembah Firaun. Kata Asiah alaihissalam, anda kata kau cincang aku, tidak akan bertambah dalam hatiku melainkan keimanan kepada Allah. Kemudian pada masa itu tuan-tuan, datang Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi Musa alaihissalam datang kepada Asiah, apa kata Asiah? Wahai Musa, adakah Allah redha kepada aku? Ini tuan-tuan, antara perkara yang perlu menjadi prinsip kepada kehidupan kita, apa dia? Mencari redha Allah. Hari ini ramai orang prinsip dia nak cari redha manusia. Kalau kita nak cari redha manusia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak akan dapat. Seperti mana kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ridha nas ghayatun la tudrak. Redha daripada semua manusia itu merupakan kesudahan ataupun pengesut yang tidak akan dicapai oleh sesiapa pun. Hang buat baiklah lagu mana pun, hang buatlah lagu mana pun, pasti akan ada orang yang tak suka kepada kamu, pasti. Bahkan kadang-kadang tuan-tuan, hak baik tu depa bosan tahu. Sungguh ni berlaku, sungguh, bukan kita melawak ni. Hak baik tu depa bosan tahu. Nak habang kata apa? Bila kata kita duduk atas dunia ni tuan-tuan, kok mana pun mesti ada orang yang tak suka dekat kita. Tetapi walau macam mana pun, abaikan semua itu, kerana yang paling penting bagi kita ialah redha Allah. Sebab itu Asiah alaihissalam ketika nak dibunuh oleh Firaun, dia tanya kat Nabi Musa, wahai Musa, adakah Tuhan redha kepada aku? Maka berkata Nabi Musa alaihissalam, wahai Asiah, Allah rindu kepada kamu. Allah rindu kepada kamu. Penghuni langit sedang menunggu kedatangan kamu. Sekarang berdoalah kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan kamu. Lalu Asiah berdoa, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, binakan untukku sebuah istana dalam syurga. Ini tuan-tuan, sebab itu Nabi kita pun sebut, ada di antara manusia ini yang majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Tidak dikenali di dunia, tetapi terkenal di langit sana. Macam pernah berlaku pada Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mati, ihtazza arsyur rahman, bergegak arsy Allah Taala yang Maha Ar-Rahman. Pasal apa bergegak? Sebab ketika roh dia naik ke langit, malaikat berduyun-duyun, berpusu-pusu nak sambut kedatangan rohnya. Maka ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iktibar, pengajaran yang perlu kita ambil. Apa dia? Kita mengharapkan kita ada tempat di sisi Allah. Kita mengharapkan kita ada kedudukan di sisi Allah. Manusia ni tuan-tuan tak tahu mana, bohong dia. Bohong dia manusia ni, tak tahu mana. Waktu senang okeylah kawan ramai, waktu tak senang belum tentu. Waktu kita berhajat belum tentu orang akan bersama kita. Maknanya yang paling utama ialah kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Nabi kita dilahirkan, maka hamba yang terlibat menyambut kelahiran Nabi ini, dia pergi ke Abu Lahab. Dia pergi ke Abu Lahab, dia kata, wahai Abu Lahab ataupun Abu Jahlin, kamu telah pun mendapat anak melakan. Kamu dapat anak melakan. Aminah dah pun melahirkan anak.
Maka Abu Lahab ini tuan-tuan, dengan sebab seronok dengan kelahiran Nabi ini, dia merdekakan hamba tersebut. Walaupun last sekali dia lawan, tapi dia seronok dengan kelahiran Nabi ini, dia merdekakan hamba tersebut. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Isnin Abu Lahab akan direhatkan daripada azab. Setiap hari dalam kubur dia azab. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 6 hari. 6 hari kena siksa dalam kubur. Tapi pada hari ketujuh, iaitu pada hari Isnin, beliau diselamatkan. Maka berkata para ulama, Abu Lahab yang telah pun disebutkan dalam Al-Quran sebagai ahli neraka, tabbas yada abi lahbi wa tab, itu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai akhir ayat. Dia dan bini dia tu disebut jelas Al-Quran jelas sebut dia ni ahli neraka. Tetapi pada hari Isnin dia direhatkan daripada azab kerana meraihkan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita yang beriman dengan Nabi Muhammad, yang kasih kepada Nabi Muhammad, yang cinta Nabi Muhammad, yang beramal dengan sunnah Nabi Muhammad? Tentulah kita akan mendapat penghormatan yang lebih hebat daripada itu, daripada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para ulama menyambut kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyambut kelahiran Nabi ini dibuat oleh Nabi kita sendiri. Satu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin?" Lalu kata Nabi, "Aku berpuasa pada hari Isnin kerana pada hari itu aku dilahirkan." Maknanya setiap minggu Nabi kita meraihkan kelahiran Nabi, meraihkan hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyambut kelahiran Nabi ini termasuk antara sunnah yang digalakkan oleh agama kita. Apa tadi matlamat kita itu? Untuk kita perkenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai ke apa Tuan Imam? 9 9 apa ada panjang lagi. Kemudian selepas daripada itu, Nabi kita tuan-tuan diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Sejarah mencatatkan Halimatus Sa'diyah yang datang daripada Bani Sa'ad mai ke Mekah ni dengan naiki keldai yang kuih, mai dengan rombongan peras pergi depan dulu. Pasal apa mereka pergi dulu? Sebab keldai mereka tembun kuat. Maka Halimatus Sa'diyah sampai lambat. Jadi bila sampai di Mekah tuan-tuan, mereka dah ambil habis dah. Hak mana anak orang kaya-kaya mereka ambil habis. Maka tinggallah Nabi kita Muhammad seorang yang belum diambil. Halimatus Sa'diyah pun ambil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan bahawa kata Halimatus Sa'diyah, apabila aku melihat, falamma ra'aituhu, tu bila aku melihat Muhammad, tercampak dalam hati aku rindu, kasih, cinta, sayang kepadanya. Pasal apa? Wajah Nabi tu bukan macam wajah manusia biasa. Wajah Nabi wajah yang mulia, indah, cantik. Bahkan Nabi kita ini seperti mana kata para ulama, lebih cantik, lebih handsome, lebih lawa daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau Nabi Yusuf, tuan-tuan, cantiknya Nabi Yusuf itu sampai penduduk Mesir pada masa itu mereka potong tangan tak sedar. Sebab itu di Mesir ada satu limau, dia panggil limau Burtuqal Yusufi. Tak tahulah dia punya sejarah lagu mana, tapi dia panggil Burtuqal Yusufi, Yusuf. Pasal apa? Sebab isi dalam warna merah. Biasa buah limau oren ni tuan-tuan, isi kuning. Tapi di Mesir ada limau, dia panggil limau Yusufi, Burtuqal Yusufi. Hak tu dia isi dia warna merah, nisbah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi puak ni potong buah limau tu sampai lajak tangan, tak sedar. Punya segaknya Nabi Yusuf. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih segak daripada itu. Ni mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Halimatus Sa'diyah ni bila dia ambil tengok Nabi, dia berkenan.
Maka dia pun ambillah Nabi SAW, dibawa balik ke Bani Sa'ad. Kalau tadi Kaldai dia berjalan lambat, sekarang Kaldai dia berjalan laju cepat, sampai dulu dia repuk ni, hak balik dulu. Di sini tuan-tuan nak habaq kat kita apa? Nak habaq kepada kita bahawa apabila kita ini bersama Rasulullah, bila kita nak buat Islam, kita nak buat agama Islam, kita nak laksanakan syariat Rasulullah, agama Allah, percayalah kita akan mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah. Sebab itu kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, kita perhati dengan mata kepala kita. Walaupun pendidikan agama ini tidak diambil berat oleh pemerintah, tapi agama berkembang. Contoh paling mudah, tuan-tuan dan kawasan mana ni? Kawasan apa? Langgak kan? Langgak. Sekolah menengah ada berapa biji? Kalau agama ada berapa biji hak kajian buat? Contoh abang mai? Nasib baik tok guru kita ada dibuka tepi tu. Sungguh tuan-tuan. Kalau kita perhati betul-betul, sekolah menengah satu-satu daerah tu sampai 7-8 biji. Tapi sekolah agama sebiji minta tak. Yang ada tu hak tok guru kita ada buat ni. Nak habaq kata apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agama ni hak Tuhan. Hang tak mau tak apa, tapi akan ada hamba-Ku yang mau, dan aku akan tolong. Memang terbukti tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tok guru tadi orang biasa-biasa, tapi duit mai saat ni dia mai zakat, dia mai bantu, macam-macam bantuan dia mai. Akhir sekali tertegaklah pengajian agama. Sebab itu kita dalam kehidupan kita ini tuan-tuan nak tanam dalam jiwa umat Islam, jangan takut nak buat Islam, jangan takut nak buat agama. Buktinya apa? Cuba lihat, lihat Halimatus Sa'diyah. Tuhan dah tunjuk dah kepada kita, Kaldai dia tadi ni ketinggalan, berjalan sampai lambat. Tetapi bila bawa balik Nabi SAW, dia jadi laju, kuat. Bukan takat tu, bila sampai ke perkampungan Bani Sa'ad, kambing dia tadi yang tak ada susu, jadi susu, tim keluar susu. Oh, ni kata berkat tuan-tuan. Kambing yang tak ada susu, mai susu. Kambing yang kurui, jadi gemuk. Bahkan Halimatus Sa'diyah ini menjadi orang yang hebat di sana, bahkan orang yang kaya di sana. Sebab ternakan dia membiak, tanaman dia menjadi, rezeki dia murah. Pasal apa? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni jangan takut untuk ikut syariat Nabi. Yakin dan percayalah, bila kita ikut syariat Nabi, maka Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Contoh paling mudah tuan-tuan perhati dalam qaryah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang yang paling susah dalam qaryah kita ni, hak jenis main masjid ke tak main masjid? Tuan-tuan perhati tengok, hak semayang ke tak semayang? Kalau orang tu semayang, dia rajin main masjid, kalau dia susah pun, dia bukanlah paling susah dalam kampung tu. Ada orang lain lagi yang paling susah, yang tak semayang, yang tak main masjid dan sebagainya. Itu realiti. Maka hak ni tuan-tuan yang kita nak tanam dalam jiwa umat Islam, iaitu keyakinan kepada beragama, keyakinan kepada Islam, keyakinan kepada agama syariat yang Nabi kita bawa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila usia Nabi kita 4 tahun, berlaku satu peristiwa. Bagaimana ketika Nabi kita sedang bermain dengan para sahabat dan kawan-kawan dia, tiba-tiba datang 2 orang lelaki, yang Jibril dan Mikail, tapi dengan rupa manusia, ambil Nabi, dibaringkan Nabi, dibelah dada Nabi. Bukan sekali dibelah dada Nabi, bahkan dikeluarkan jantung Nabi, dibersihkan jantung Nabi. Maka kawan-kawan tengok ni terkejut tuan-tuan. Ya, tak terkejut lagu mana belah dada ni. Adat kata matilah. Kita lah nak buat jantung pun tuan-tuan, dia cek. Lepas dia tengok tekanan darah, saat ni tengok kolesterol, saat ni tengok macam-macam dia tengok. Punya nak bagi selamat. Tu pun lepas buat pembedahan jantung tu, nak kena rehat berapa lama pula. Semayang pun kena duduk atas kursi, tunduk tak boleh, pasal macam nak terkoyak dada. Tapi hak Nabi tadi ni, dia belah, dia buat apa semua, sapu ke tu, clear.
Maka mereka dipihabakkan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah tahu budak-budak ini tak bohong. Bila tanya kat Nabi, Nabi pun cerita. Maka dia pun bawa Nabi kita pergi serah balik kepada Aminah. Serah balik kepada Aminah. Aminah tanya pasal apa? Sedangkan syarat perjanjian kita tak cukup lagi. Dia pun ceritalah apa yang berlaku. Maka kata Aminah, demi Allah, anak aku ini tidak akan diapa-apakan. Yakin dia. Aminah cukup yakin dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab ketika dia mengandungkan Nabi itu, dia telah pun mendapat busyra ataupun berita-berita gembira dalam berupa mimpi dan sebagainya tentang kehebatan insan yang akan dia lahirkan. Kemudian ambillah, duduklah Nabi kita dengan Aminah sampai usia 6 tahun. Maka mereka pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Untuk apa? Untuk menziarahi makam Abdullah, ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aku tuan-tuan pergi ke Madinah, dekat dengan bin Daud tu ada tiang pagar tu 338, kalau tak silap ingatan saya. Tiang 338 ke 328 macam itulah. Di situlah kata ulama makam Abdullah, ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan balik, Aminah telah pun jatuh sakit dan meninggal di Abwa. Baliklah Nabi kita ke Mekah dengan pembantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Duduk pula Nabi kita dengan Abdul Muttalib, tok wan Nabi. Kemudian bila usia 10 tahun, tok wan mati, duduk dengan pak menakan. Di sini pengajaran cukup besar tuan-tuan. Apa dia? Hari ini tuan-tuan parti betul dalam masyarakat Melayu. Takdir katalah laki mati, bini inilah yang bertanggungjawab bela anak. Betul tak? Padahal tanggungjawab bela anak tu dia batah balik kat tok wan. Dia duduk kat tok wan. Tok wan ni bertanggungjawab untuk bela anak. Kemudian bila tok wan mati, dia turun dekat pak menakan. Dalam masyarakat kita tuan-tuan, kadang-kadang pak menakan dia nak remak atau kan tu kan. Tu yang duk berkelahi habis. Sasa kawan ni pak depa mati, sasa abang dia mati orang dia kata apa dia panggil patah titi dia kata. Maka kekah kawan tu. Itu yang kadang-kadang si ibu terpaksa bawa balik anak pergi tamana pun tak tahulah. Putih hubungan dengan pak menakan dengan tuan, habis putih. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Sebenarnya perjalanan sirah Nabi itu adalah merupakan contoh teladan kepada kita. Itu orang perempuan dia kena faham hak mereka. Tak kena kata suami mati, ni dia patah balik pergi kat tok wan. Tok wan kena jaga. Tok wan tak boleh buat lebih kurang, ini anak yatim. Begitu juga dengan pak-pak menakan, tak boleh buat lebih kurang, ini merupakan anak saudara kamu yang wajib atas kamu untuk jaga. Maka dengan sebab itu Abu Talib jaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, tok wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduklah Nabi dengan Abu Talib. Masa usia Nabi kita 12 tahun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi kita dibawa pergi berniaga ke Syam. Sampai di sana Buhaira ni ataupun apa nama pendeta Yahudi ni, dia tahu dah pada tarikh ni akan muncul Nabi akhir zaman. Dia yang duduk dalam kanisah dia tu, di tempat ibadat dia tu sekian lama, pada masa tu dia keluar. Dia keluar tengok. Sebab dalam kitab dia kata masa ni keluar Nabi akhir zaman. Sebab itulah Al-Quran Tuhan ceritakan bagaimana yang dikatakan orang kafir ini, Yahudi Nasrani ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad itu macam mereka kenal anak mereka sendiri. Sampai mereka tahu kemunculan itu bila mereka tahu. Dia pun keluar tengok. Bila tengok berlaku keajaiban kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Awan payung Nabi. Nabi pitang mana pun awan duduk atas kepala, duduk payung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam tersebut diadakan majlis
Lalu dia pesan, dia sebut kepada Abu Talib pak belakang Nabi. Dia tanyalah beberapa soalan. Budak ni ini budak ni bukan anak kamu kan? Bukan anak saya. Ni anak belakang kamu kan? Ya, bukan anak, bukan. Ya, betul anak belakang saya. Dia ni pak dia mati masalah perut kan? Ya, dia mati masalah perut. Lepas tu mak dia mati kan? Ya, mak dia mati. Dia cerita satu persatu tentang Nabi tepat. Pasal apa tepat? Sebab semua tu dah cerita dah dalam kitab yang terdahulu. Sebab itu tuan-tuan, yang kata orang Yahudi ni, mereka tak beriman dengan Nabi ni bukan sebab mereka tak kenal Nabi, tetapi kerana jahatnya. Mereka tahu Nabi Muhammad itu benar, tapi saja jahat mereka tak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ucapan ataupun cerita tentang B.J. Habibie, bekas Presiden Indonesia, dia salah seorang daripada antara orang yang cerdik. Jadi dia cerita masa dia mengaji dulu ni di Eropah dulu, jasa B.J. Habibie besar tuan-tuan. Lah ni kita naik kapal terbang tak pecah, dia punya besi tak crack, dia tak tok. Tu jasa B.J. Habibie. Sebab kalau ikut kajian manusia ni, bila kapal terbang dia naik satu tahap ketinggian, dia kartok. Tapi B.J. Habibie ni orang yang hebat, dia boleh buat satu formula kapal terbang tak tok bila naik di atas. Dia cerdik. Tapi dia cerita masa dia mengaji dulu, dia nombor 3. Nombor 1 ni boleh, yang nombor 2 boleh kat Yahudi. 1 dengan 2 boleh kat Yahudi. Dia pulun tak dapat. Lalu dia tanya Yahudi, apa rahsia hamba? Yahudi tak cerita. Tapi dah lama dah duduk tiap-tiap hari duduk tanya. Dah bertahun tanya ni. Akhir Yahudi tu pun cerita. Sebenarnya dia kata, kami ni orang Yahudi, pukul 3 pagi kami bangkit, pukul 2 pagi kami bangkit, kami mandi, kami pakai minyak wangi, kami baca Quran. Lepas tu baru study ilmu-ilmu dunia. Sebab apa? Sebab kami yakin Al-Quran tu benar, kami yakin sunnah Nabi itu betul. Cuma saja tak mau beriman. Itulah jahat tu Bukan tak tahu kata Islam betul, tahu, tapi saja tak mau beriman. Ni tuan-tuan, rahsia Yahudi berjaya. Pukul 2, pukul 3 tu bangkit, baca mandi, pakai minyak wangi, kemudian barulah baca Quran. Maksudnya apa? Bagi suasana itu tenang. Ni kalau takat bangkit tuan-tuan, basuh-basuh muka tu tak eding. Ni Yahudi, petua Yahudi, bagaimana mereka boleh berjaya. Jadi Yahudi dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, bawa balik anak belakang kamu. Sebab sekali kau jumpa kat Yahudi, dia bunuh. Yahudi bunuh. Maka Abu Talib pun bawa balik Nabi pulang ke Mekah. Maksudnya apa tuan-tuan? Abu Talib itu sendiri meyakini tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin bahawa Nabi Muhammad menjadi Rasul akhir zaman. Sebab itu tentang keislaman Abu Talib ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan Abu Talib itu tidak beriman. Sebagian ulama mengatakan Abu Talib itu beriman kepada Allah. Bahkan ditarjih oleh guru kami di Mesir, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, Raid Ashirah Al-Muhammadiyah. Dalam buku beliau mengatakan bahawa Abu Talib beriman. Cuma masa dia nak mati itu Nabi suruh mengucap, dia tak mengucap. Bukan bermaksud tak mengucap tu kafir, sebab dia mengucap sebelum tu. Macam kita kata orang sidin lah, mana ada mengucap, berang mati, mana ada mengucap pun, tapi Islam. Maka itulah antara pandangan para ulama tentang Abu Talib. Tak apalah, kita serah kepada Allah. Tetapi yang pastinya nak beritahu kepada kita di sini bahawa Abu Talib itu sendiri mengetahui tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi ketika Nabi kita menjadi rasul, beliau melihat mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita dibawa balik ke mana? Balik ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian pada usia Nabi kita 23 tahun, sekali lagi Nabi kita Nabi kita pergi ke Syam ataupun Syria untuk berniaga.
Kalau kita perhatikan di sini tuan-tuan, bagaimana mencari kekayaan, mencari wang ringgit itu merupakan perkara yang dituntut oleh agama, tapi dengan syarat halal. Hari ini kadang-kadang ada orang Islam kita ni, dia silap faham. Oh, bila kita sebut kerja, dunia tu. Bila kita kerja, dia kata dunia. Yang dia duk sembang muhung di kedai makan, kedai petani tu, duk abel-abel tu, dia tak kata dunia pun. Betul tak tuan-tuan? Hak orang pula buat kerja, dunia ni. Dia dunia tak dunia, tuan-tuan tengok. Kita guna untuk dunia ke guna untuk akhirat? Kalau kita guna untuk dunia, sembahyang pun dunia. Pasal apa? Mai sembahyang buh dengan jubah, buh dengan serban, niat nak tunjuk kat orang kata dia main masjid, dunia nama dia. Tapi kalau dia pergi kerja, niat dia untuk apa? Untuk aku nak cari nafkah yang halal, nak cari rezeki yang halal, aku nak keluar zakat, aku nak pergi ke Mekah dengan duit yang halal ini, maka dia jadi akhirat tuan-tuan. Sebab itu saya selalu sebut, saya selalu cerita apa yang ayah saya pernah cerita. Satu masa tuan-tuan, ayah saya ni dia pergi Makkah Pahdi tu, Sungai Limau. Masa tu Allah yang Ustaz Azizan. Jadi Ustaz Azizan ni duduk makan dengan Datuk Harudin, makan dua orang ni. Bila tak apa dua-dua tu mati dah tuan-tuan. Itu tak, ini 3S ke apa ni. Tak, ni cerita orang mati dah. Makan. Bila makan Ustaz Azizan kata, Majid, mai duduk makan. Saya kata, saya malu nak makan. Tak makan. Malu nak makan dengan Datuk Harun. Kemudian Datuk Harun cerita, kami, dia kata, adik-beradik kami, bila anak-anak dah berjaya belaka dah, kami habaq ke ayah kami, Haji Din, ayah tu sudah buat kerja menang, duduk saja. Tiap-tiap bulan kami bagi duit. Tuan-tuan, perempuan, kalau anak-anak habaq lagu tu lah, dia kata mak dengan ayah duduk saja, kami nak bagi duit tiap bulan. Nak macam mana habaq? Sonok lah. Out metal lah sonok. Cerita di kedai kopi 4 bulan tak habis. Pasal apa? Suruh anak aku lah, bukan aku nak puji lah, tapi anak aku alhamdulillah lah, mereka Muhammad tak bagi aku buat kerja benar dah, mereka soduk saja ya, tak apa duit mereka bagi tiap bulan. Ni aku belanja apa ni, duit anak aku bagi kemarin ni. Dia mula nak angkat diri dia. Tapi yang kata Haji Din ni tuan-tuan, dia kata apa? Apa tak kerti? Anak dia Harun dia, kita dengan Harun takut dah, tapi kawan anak dia jakah ke tu. Dia pun tanya, tang mana yang kami tak kena? Lalu kata Haji Din, dia kata sebenarnya aku buat benang ni bukan masalah nak duit tu, tapi bila aku buat benang aku boleh buat keluar zakat. Hari ni tuan-tuan, ada di kalangan umat Islam tak tertunai rukun Islam. Rukun Islam yang ada kat dia apa? Mengucap, sembahyang, puasa. Zakat dengan haji tak ada. Pasal apa zakat dengan haji tak ada? Dah keluar zakat apa dia susah. Tapi haji kemudian dia tak ada duit. Sepatutnya kita orang Islam tuan-tuan ni, kita orang Islam ni kena pastikan kelima rukun Islam ni berlaku kat kita. Lepas tu nak susah tak apalah, dah zakat pernah keluar dah, haji pernah buat dah, tak apalah. Ni sampai kesut tak ada. Kalau kita kata dia memang buat kerja tapi tak berjaya, tak apa. Ni masalah duk saja duk nyembang muhung lah. Ni masalah. Duk sembang muhung kat kedai. Hak ni yang tak kena tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian yang kedua dia kata, bila aku nak buat benar, aku kalau buat kerja, aku boleh upah orang tabuk baja, upah orang semak racun, tabuk padi benih, upah traktor, upah mesin. Aku tolong orang untuk cari rezeki yang halal. Depa dapat duit, depa boleh bagi anak bini depa makan, depa boleh hantar anak depa pergi sekolah, beli Quran dan sebagainya. Oh, lagu tu kami adik-beradik pada terpakat himpun duit, dia kata beli tanah buh dan bapak semua. Kira puluh relung lah. Zaman dulu tak apalah murah. Nak habaq kata apa tuan-tuan? Nabi dah tunjuk dah sunnah dia. Pergi berniaga sampai Syam tu. Ni dah susah nak pergi berniaga, pergi jalan nasi lemak pun segan, malu. Betul tak orang kita ni? Ini realiti tuan-tuan.
Sepatutnya kita berusaha untuk meningkatkan ekonomi kita. Pasal apa? Ni Nabi kita buat lama dah. Lu pergi berniaga sampai ke Syam tu. Tapi Nabi kita berniaga ke mana? Dengan jujur dan amanah. Bila Nabi kita balik, Nabi kita serah kepada Khadijah untung yang banyak, yang berlipat kali ganda berbanding dengan sebelum ni. Sebelum ni Khadijah dah bagi dah orang lain pi, untung tak banyak. Tapi bila bagi Nabi kita pi, rupanya untung banyak. Pasal apa untung banyak? Sebab Nabi kita jujur, sebab Nabi kita betul, dan Nabi kita ajak kepada kita. Apa dia? At-tajirul aminus saduq, ahli perniagaan yang amin, yang amin, amanah. Saduq, yang benar, yang tak tipu, yang tak kecoh. Ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin. Ma'an nabiyyin, akan duduk dalam syurga ahli perniagaan yang jujur, yang amanah. Ini kata Nabi, akan duduk dalam syurga bersama ma'an nabiyyin, dengan nabi-nabi. Yang kedua as-siddiqin, orang yang siddiq. Yang ketiga ialah as-syuhada, orang yang mati syahid. Maknanya berniaga itu, bila kita jujur, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita dijajah oleh orang putih lama, orang putih letakkan Islam kat kita apa dia? Sembahyang, puasa, zakat, haji, kemudian nikah kahwin. Politik pun tak ada, ekonomi pun tak ada dalam Islam. Itu dia bagi kat kapiak. Sedangkan Nabi, tuan-tuan, ada politik, Nabi kita ada ekonomi. Tapi kita telah pun dipisahkan dari sunnah Nabi SAW. Kita melihat sunnah Nabi itu pada sembahyang, puasa, zakat, haji, ada di pergi Mekah, pergi umrah. Lepas tu nikah kahwin. Itu yang kita nampak Islam. Tapi Islam, tuan-tuan, bukan takat tu. Dalam kitab fiqh dia ada bahagian bahagian yang ketiga panggil munakahat, nikah kahwin. Dia ada bahagian kedua panggil muamalat, berkaitan urusan jual beli, berniaga dan sebagainya. Yang keempat dia panggil apa nama, jinayat, berkaitan hukum kanun jenayah syariat. Maka dengan sebab itu hari ini, tuan-tuan, umat Islam sebenarnya jauh daripada sunnah Nabi. Walaupun kita menyambut Maulidur Rasul, tetapi kita lebih melihat kepada amalan-amalan yang tertentu sahaja. Tapi kita lupa kepada sunnah Nabi secara keseluruhannya, iaitu termasuk bab ekonomi, politik dan sebagainya. Kau tuan-tuan baca sejarah. Apabila Nabi kita berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi kita mendapati ekonomi Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi buka pasar, kemudian dia buka tapak. Siapa main berniaga kena bayar sewa tapak. Macam tu lah, macam Tesco, Jaya, semua tu. Dia buat lagu tu. Maka Nabi kita buka tapak yang baru di sebelah kanan Masjid Nabi SAW. Kalau dulu ni kita sebut kan sebelah perpustakaan ataupun sebelah apa? Sebelah muzium. Sebelah muzium. Tapi lah ni kawasan tu dah buat tempat sembahyang belakang dah. Dulu duduk belah tu. Kalau kita pergi 4 tahun 5 tahun sudah, masih lagi ada pasar tersebut. Dia buat bumbung tu, orang berniaga bawah tu. Pasal apa Nabi buat macam tu? Nabi kita membunuh ekonomi Yahudi. Nabi kita buka tapak baru, bagi orang Islam main berniaga ni. Akhir dalam tempoh berapa tahun saja, ekonomi Madinah dikuasai oleh umat Islam. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kita dapat rasa hari ini, apabila ekonomi itu dikuasai oleh orang bukan Islam, dengan sebab kesalahan kita melihat ekonomi itu bukan satu benda yang penting. Apa yang terjadi, tuan-tuan? Bermacam-macam penindasan berlaku, kata tak kata, semua ada belakang. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambut Maulidur Rasul ini bukan sekadar nak cerita tentang kelahiran Nabi, tetapi kita nak melihat perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa tak boleh nak panjanglah. Dekat pukul 9 tu imam buat baklah tadi ni. Tu imam apa? Imam sini ya. Tu Bilal. Tuan Bilal kita pun dah habaq dah tadi ni. Syaitan Nabi 63 tahun, tuan-tuan, nak pergi buh maghrib isya, tuan-tuan, tak boleh pergi.
Mereka nak kena ambil masa yang panjang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, merahmati kita, menjadikan kita ini orang yang mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW di akhir nanti insya-Allah. Dan seperti mana saya janjikan dengan tuan bila kita, pada malam ini saya minta izin tuan guru untuk ni minta izin sebab saya janji. Saya pun tak tahu kata tuan guru kita ada. Saya duk jumpa Tuan Guru selalu, tapi Tuan Guru tak perasan saya. Duk jumpa di Batu Sembilan. Kerap duk jumpa. Jadi tuan-tuan, dalam ni saya buat main buku. Ni buku selawat dan juga doa. Dalam ni ada 25 selawat kepada Nabi SAW yang saya ambil daripada kitab Afdhalus Salawat dan juga karangan Yusuf An-Nabhani dan juga Syawariqul Anwar karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kemudian di belakang ni pula ada doa daripada Al-Quranul Karim. Ada 56 doa daripada ayat Al-Quranul Karim. Yang mana doa ni bukan sekadar doa, tetapi ada terjemahan dan juga huraian dia. Yang saya yakin ramai di antara kita hanya membaca doa tersebut, tapi kita tak nampak dia punya huraian dia. Tapi saya insya-Allah saya akan ambil 1-2 selawat ataupun dan juga 1-2 doa untuk orang kata apa? Untuk kita ambil berkat pada malam ini insya-Allah. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selawat yang ke-13. Dalam buku selawat yang ke-13, boleh kalau siapa baca boleh. Selawat yang ke-13. Tuan-tuan ambil dulu tak apa, nanti ni berhubung dengan tuan bila kita. Selawat yang ke-13 ialah selawat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Selawat Imam Syafi'i ni sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, selalu kita duk baca ketika tahlil. Ada ma dzakaraka dzakirun wa ghafal dzikril ghafilun. Selalu kita baca. Tapi kita tak tahu dia main tang mana. Tapi sebenarnya itu merupakan selawat yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i tuan-tuan, dia ada sebuah kitab namanya Ar-Risalah. Orang di pondok tahulah. Kitab Usulul Fiqh. Kitab yang pertama yang membicarakan tentang ilmu Usulul Fiqh. Jadi dalam satu kisah tuan-tuan, selepas kewafatan Imam Asy-Syafi'i, lepas Imam Syafi'i wafat, maka anak murid Imam Syafi'i iaitu Abdullah bin Al-Hakam. Abdullah bin Al-Hakam. Yang mana Abdullah bin Al-Hakam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia mimpi jumpa Imam Syafi'i. Selawat yang ke-13, dia mimpi jumpa Imam Syafi'i. Bila dia mimpi jumpa Imam Syafi'i, maka dia pun kata, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Ta'ala bagi kat kamu, kamu dapat apa? Yalah, kita nak tahulah, ini ulama mujtahid, dah mati meninggal dunia, apa dia dapat daripada Allah Ta'ala? Maka kata Imam Asy-Syafi'i, Allah merahmatiku. Okey, pertama, Allah merahmatiku. Sebab itu tuan-tuan, kita ni nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Amalan ni tak tahu mana. Memang kita beramal dan memang kita kena beramal pun, tapi amalan kita al-maklum lah. Hatta sampai hari ni saya yakin ramai di antara kita, kalau kita sebut at-tahiyyah tu, boleh hati tak makna dia apa? Boleh terjemah tak dari awal sampai habis? Tahiyyah apa Ustaz? Fatihah pun tak boleh terjemah. Tu ibadat kita. Itu ibadat kita. Tapi kita mengharapkan dengan rahmat Allah. Itu dia contoh biasa dah. Beza dia. Jadi kata Imam Syafi'i, Allah merahmatiku. Yang pertama, dan mengampunkan dosaku. Allah ampunkan dosa Imam Syafi'i. Yang ketiga, aku disambut ke syurga seperti mana sambutan yang diberikan kepada pengantin. Tiga kelebihan besar kata Imam Syafi'i. Yang pertama, Allah merahmati aku. Yang kedua, Allah ampunkan dosaku. Yang ketiga, aku disambut ke syurga macam mana sambutan yang diberikan kepada pengantin. Ada riwayat yang lain mengatakan bahawa dipakaikan di kepala aku mahkota daripada cahaya bertatahkan batu permata. Lalu kata Abdullah bin Hakam, wa bima,
Dengan sebab apa? Ataupun apakah amalan kamu yang menyebabkan kamu ini mendapat penghormatan yang begitu tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Imam Syafi'i, dengan berkat selawat aku yang aku tulis dalam kitab Ar-Risalah. Maka sebab itu tuan-tuan tengoklah, sama ada Dalailul Khairat ke, Barakat Makkiyah ke, tengoklah buku selawat manapun, mereka tak akan tinggal selawat Imam Syafi'i, tak akan tinggal. Apa dia? Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu selawat Imam Asy-Syafi'i. Itu selawat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi kita baca sama-sama tuan-tuan, kita ambil berkat sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita tengok juga tuan-tuan selawat yang nombor 5. Ini selawat yang paling pendek. Selawat nombor 5 yang paling pendek, iaitu sallallahu ala Muhammad. Ini selawat yang paling pendek yang dikenali sebagai selawat Nabi Khidir dan juga Nabi Ilyas. Ini dipanggil selawat Nabi Khidir dan juga selawat Nabi Ilyas. Pasal apa? Sebab Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, mereka ambil selawat ini daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok tuan-tuan, berkata Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, sesiapa yang membaca selawat ini, sesungguhnya dia telah membuka untuk dirinya 70 pintu daripada rahmah, dan Allah mencampakkan rasa kasih terhadapnya ke dalam hati orang ramai, tidak membencinya kecuali orang yang dalam hatinya sifat munafik. Nak habang kata apa? Mulianya, fadilat dia tu besar, iaitu akan dicintai oleh makhluk Allah Ta'ala. Yang benci kita, munafik nama dia. Siapa kata? Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Apa dia selawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Pendek saja tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad. Ni yang kita dengar ni. Dengar apa? Orang baca selawat sehari sampai 1,000, sampai 3,000, 10,000. Pendek-pendek lagu ni lah. Kalau hak panjang tu boleh juga, tapi teruk sikit lah. Tapi biasanya selawat inilah yang menjadi amalan para ulama. Ulama banyakkan selawat sallallahu ala Muhammad. Kita baca sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Okey, itu selawat yang kedua. Kemudian tuan-tuan, kita tengok selawat yang ketiga. Biasalah tak mana pun kita ambil 3 selawat. Okey, kita tengok selawat yang nombor 16. Selawat yang nombor 16, iaitu Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta. Selawat ini dikenali sebagai selawat Imam Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi. Cerita bagaimana tuan-tuan? Imam Syamsuddin Al-Hanafi ini, dia berkawan dengan seorang Syarif An-Nu'mani. Apa maksud Syarif? Syarif ini bermaksud keluarga Rasulullah. Kita tempat kita panggil Said. Tapi macam di Jordan, mereka guna istilah Syarif. Kalau di Yaman dia panggil Habib. Masing-masing tempat dia adalah istilah dia. Jadi dia kawan dengan Syarif An-Nu'mani. Kata Syarif An-Nu'mani, dia kata aku mimpi jumpa tok wan aku, Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah duduk dalam satu kemah besar. Tiba-tiba datanglah orang main. Oh, ni wali sekian, wali sekian, wali sekian masuk. Maka dia berkata, okay, sila duduk. Tiba-tiba dengar satu suara kata, ini Muhammad Al-Hanafi. Hak nak main ni pula ni namanya Muhammad Al-Hanafi dengan rombongan-rombongan dia. Kemudian bila Muhammad Al-Hanafi main, Nabi bagi, mai duduk sebelah aku. Nabi kata, kamu mai duduk sebelah aku. Maknanya Muhammad Al-Hanafi ini
mendapat penghormatan yang tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk sebelah. Kemudian bila cerita kepada dia, dia pun kata, nanti kamu mimpi pula jumpa Tok Wan kamu tanya pasal apa aku dapat lagu tu, apa amalan aku yang menyebabkan aku duduk sebelah Nabi. Diberikan penghormatan, duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selang beberapa hari dia mimpi pula. Syarif Nu'mani mimpi pula. Dia kata, bila mimpi dia pun tanya, maka Nabi kita kata, kerana Imam Syamsuddin Al-Hanafi ini dia ni lepas asar dia duduk di tempat khalwat dia, maka dia baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta. Maka bila dicerita kepada Syamsuddin Al-Hanafi tadi, dia kata sebenarnya selawat ini tak ada siapa pun tahu. Maksudnya orang tak tahu, aku duk baca seorang-seorang saja, aku tak pernah cerita kat siapa-siapa. Tapi rupanya benarlah benda tu Nabi kita tahu. Dan memang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selawat ni satu-satunya amalan yang Allah akan istimewakan dia dengan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ciptakan malaikat yang khusus. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku kita ni, dalam muqaddimah saya tu ada disebutkan di sana. Diambil daripada kitab Mustika Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'ud dalam muqaddimah muka surat 9 ke 8. Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati assalama mimman yusallimu alayya minhum wa in ba'da qatruh wa tana'at daruh. Riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Apa maksudnya? Sesungguhnya ada bagi Allah beberapa malaikat. Tuhan cipta malaikat khusus. Malaikat ni kerja dia apa, tuan-tuan? Berjalan di muka bumi, terbang mata kata bumi ni. Terbang buat apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tengok tang mana orang selawat dekat Nabi, maka dia ambil selawat ni, dia pergi tunjuk dekat Nabi, sekalipun orang tu duduk di mana hala tu, walaupun orang tu duduk di tempat yang jauh, dia selawat dia sampai dekat Nabi. Sebab itu tuan-tuan, bila kita selawat dekat Nabi, nama kita ni sebenarnya sampai dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kata selawat dekat Nabi ni, tuan-tuan dan puan sekalian, nama kita ni sampai dekat Nabi. Maka kita tanyalah kat kita, sehari sampai banyak mana? Sebab itu Imam Syamsuddin Al-Hanafi tadi ni, walaupun dia menyembunyikan selawat dia, tapi Nabi kita tahu. Dan dengan berkat selawat tersebut, dia dipersilakan duduk di sebelah Nabi. Maka tuan-tuan, marilah sama-sama kita beramal selawat ni. Kita pegang buku ni, kita baca. Kalau boleh tuan-tuan, malam-malam ke waktu pagi, waktu mana tak pegang buku ni, baca selawat yang pertama sampai selawat yang ke-25. Baca. Kita ambil berkat selawat ni. Kalau kita boleh ambil macam cerita tu, tu lagi cantik. Itu lagi cantik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ambil lah. Yang penting kita penuhkan hidup kita dengan selawat dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan puan yang terakhir, kita nak tengok sedikit doa. Ada satu doa yang saya yakin semua kita tahu dan kita baca. Tapi tuan-tuan baca bila? Baca bila nak risau. Apa dia? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Doa yang ke-28. Doa yang ke-28. Tuan-tuan tengok buku ni, doa yang ke-28. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Biasa kita duk baca doa ni bila, tuan-tuan? Bila nak periksa. Saya ingat dulu kami bila nak periksa, tuan-tuan, buat pilah pen, buat pi pensel pemadam dekat Turun Yazid Pendang, dekat Allahyarham Pak Mik Bukit Besar, adik Turun Yazid, pi duduk. Dia pun buih lah. Tapi kalau kita perhati betul-betul, tuan-tuan, ini yang saya nak abang kata, sebenarnya doa ni bukan kita nak baca masa periksa saja. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, kalau boleh sedia kita baca. Pasal apa? Kita tengok sikit makna dia. Rabbi syrah li sadri. Apa maksudnya? Lapangkanlah bagiku dadaku. Apa maksud lapangkan bagiku dadaku? Kita tengok huraian ulama tafsir. Maksud doa tu, penuhi dadaku dengan cahaya iman dan hikmah. Maksudnya bagi anak kita yang duk mengaji tu, bahkan kita sendiri pun, tuan-tuan,
ni yang kita nak masuk dalam dada kita apa? Cahaya, iman, hikmah. Tapi macam saya katakan tadi lah, bila kita tak periksa, tak baca doa ni. Sebab kita duk merasa doa ni dibaca untuk periksa. Tapi doa ni tuan-tuan, maknanya cukup besar. Apa dia? Penuhi dadaku dengan cahaya, iman dan hikmah. Yang dengannya, dengan cahaya iman dan hikmah tadi, dapat aku menanggung segala jenis kepayahan, sama ada berbentuk perkataan atau perbuatan. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kita, kalau kita baca Syama'il, Nabi kita sentiasa senyum. Padahal Nabi kita ini merupakan orang yang paling berat menanggung masalah. Bukan takat masalah sahabat-sahabat Nabi, masalah umat Nabi sampai kiamat Nabi kita fikir. Bukan takat tu, di dunia dan di akhirat Nabi kita fikir tentang bab umat. Walaupun Nabi kita fikir bab umat keseluruhannya dunia dan akhirat, Nabi kita sentiasa senyum. Pasal apa senyum? Sebab dada tadi penuh dengan cahaya iman dan hikmah. Bila dada penuh cahaya iman dan hikmah, maka dapat menanggung segala jenis kepayahan. Mailah payah ke mana pun, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tuan-tuan. Tapi itu kita kena beramal doa ni, supaya kita dapat benda ni. Sebab hidup kita tuan-tuan tak boleh lari daripada masalah. Sebab Tuhan ciptakan apa? Yang kata tak ada masalah ni, Tuhan cipta di syurga. Di syurga aja tak ada masalah. Dunia penuh dengan masalah. Dan dengan masalah itulah kita akan mendapat ganjaran pahala bila kita sabar. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Apa maksudnya? Wa jazahum, dan balasan untuk mereka, bima sabaru, dengan kesabaran mereka itu, jannatan, syurga, wa harira, dan pakaian sutra dalam syurga. Itu habaklah. Kemudian sesungguhnya lapangnya dada akan menjadikan kesukaran bebanan sebagai satu kelapangan dan kenikmatan. Cuba tuan-tuan tengok, berdepan dengan masalah, tapi walaupun ada masalah, bila dapat kelapangan dada, masalah tu jadi nikmat. Contoh tuan-tuan paling mudah, kita buat kerja teruk, letih tuan-tuan, tapi selesai kerja sekali orang bagi duit upah, lega tak? Lega lah. Letih-letih juga dapat upah, lega lah. Maka sekarang tuan-tuan, letih-letih juga dapat syurga. Tak lega lagu mana? Lega. Tu kata lapang dada tadi ni. Tu yang dikatakan lapang dada. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat beramal. Itu sikit. Kemudian yang terakhir tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan nomor sekalian, sebab masa tak mengizinkan, doa yang ke-36. Doa 36. Tak apa, nanti tuan-tuan baca atau guru kita apa ada, tuan-tuan boleh rujuk insya-Allah. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Doa ni kalau kita tengok tuan-tuan, tengok terjemahan dia. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami, serta berilah rahmat kepada kami. Cuba tengok, minta ampun dosa, yang kedua minta rahmat Tuhan. Dan sememangnya Engkau lah jua sebaik-baik pemberi rahmat. Kalau kita baca sekilas lalu tuan-tuan, doa ni kita nampak macam tak besar mana, biasa. Tapi cuba kita tengok dalam huraian dia. Doa ini tuan-tuan, Allah Ta'ala masukkan, Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 109. Tapi kita tengok sebelum tu apa Tuhan kata. Rabbana akhrijna fa in udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqun min ibadi yaqulun Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ini doa yang wajib kita baca tuan-tuan. Pasal apa? Rupanya doa ni tuan-tuan, Allah Ta'ala menceritakan kepada ahli neraka. Akhirat nanti, bila ahli neraka semuanya telah pun dimasukkan ke dalam neraka, maka berkatalah ahli neraka, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka. Pada masa itu, bila keluarkan kami daripada neraka, hantar balik kami semula ke dunia. Pada masa itu, kalau kami sembah berhala lagi, kafir juga, kalau masa tu kami duk kufur juga, kami duk maksiat juga,
memang kami zalim sungguhlah. Zalim sungguh. Apa Tuhan jawab? Qala khsa'u fiha wa la tukalimun. Apa kata Tuhan? Diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka. Duduklah kamu dalam neraka. Duduk sini dengan penuh kehinaan. Dan janganlah kamu berkata-kata, jadi memohon sesuatu apapun. Jangan minta apa pun yang minta lah. Tuhan kunci mulut ahli neraka ni. Hampa jangan minta apa dah. Aku tak bagi dah. Aku tak benak dah. Kemudian Tuhan sambung lagi. Sesungguhnya kata Allah, ada sepuk daripada hamba-hambaku di dunia dahulu. Ni aku nak abang kat hamba ni. Ada orang yang tak masuk neraka macam hamba ni. Yang mana sepuk daripada mereka ni dulu di dunia dulu, mereka memohon kepadaku dengan berkata, masa di dunia dulu ni mereka minta kat aku, mereka memohon kepada aku. Maksudnya mereka ni tak masuk neraka macam hamba ni. Mereka kata apa? Wahai Tuhan kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami, dan sememangnya engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat. Maknanya orang yang baca doa ni Tuhan cerita kepada ahli neraka, puak ni tak masuk neraka. Bahkan puak ni tuan-tuan, Tuhan kata apa? Min ibadi, daripada hamba-hambaku. Hamba ni tuan-tuan, gelaran yang cukup mulia yang Tuhan berikan kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan kata hamba-Nya. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Muhammad mendapat gelaran hamba. Lalu orang yang baca doa ni Tuhan abadikan dalam Al-Quran sebagai hamba. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan taufik hidayah daripada Allah, kita dapat beramal dan masuklah kita di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup takat itu untuk pertemuan pada kita pada malam ini. Macam saya janjikanlah, saya kata dengan apa tuan bila kita, saya dah ijazahkan pada malam ni. Tapi saya pun bila Tok Guru ada, saya nak kata lagu mana tak keluar Tok Guru. Saya tak keluar nak kata lagu mana. Tu noh. Jadi saya minta izin Tuan Guru noh. Saya minta izin untuk mengijazahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian semua sekali, dan tuan-tuan rujuklah dengan Tuan Guru kita untuk nak tanya apa, rujuk dengan Tuan Guru kita, insya-Allah. Tuan Guru lebih alim, lebih tahu, tapi saya dah terkeluar cakap dah. Saya terpaksa jugalah. Saya terpaksa juga. Jadi mungkin dengan sanad yang berbeza tetapi isinya tetap sama, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Taala kasihi kita, merahmati kita bersama, insya-Allah. Jadi kalau saya tuan-tuan, tetapilah peribadi, kadang-kadang waktu saya rajin tu malam-malam sebelum tidur, saya pegang buku ni, saya baca selawat 1 sampai 25. Kemudian angkat tangan, saya baca pula doa nombor 1 sampai doa yang ke-56. Saya baca semua sekali. Ambil doa selawat saja, ambil doa saja. Itulah antara benda yang kadang-kadang saya buat pada waktu malam. Kalau tak boleh buat malam, saya buat siang. Dalam kereta saya pun saya ada agak satu. Tukar-tukar, kadang-kadang kita tipi mana-mana parking kereta, kapal sempat nak masuk jabat tu, baca dulu kadang-kadang. Yalah, untuk orang kata apa, beramal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita bersama, insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf atas salah dan silap, terkasar bahasa, maaf zahir dan juga batin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama.
إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.